forget to subscribe my channel Hang Duk Mana. Sas. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar respon Datuk Kamal Amir terhadap Mahfuz Omar. Apa Mahfuz Omar cakap? PH yakin Formula 16 untuk tawan Kedah. Pakatan Harapan dan BN Kedah meletakkan keyakinan mereka mampu meneruskan Perikatan Nasional PN dalam pilihan raya 12 Ogos depan. Pengurusi PH Kedah Mahfuz Omar berkata ia merasakan Formula 16 kerusi Dewan Undangan Negeri DUN dalam tangan dan hanya memerlukan 3 kerusi lagi. Okey, mari kita dengar respon Datuk Kamal Amir. Di akhir nanti kita komen macam biasa. Banyak persoalan, masing-masing parti sudah pun mengeluarkan kenyataan, memperlihatkan keyakinan. Ini sebagai cyber, saudara. Ini sebagai satu perang saraf. Saya lihat ini. Sedangkan untuk dibuktikan sukar. Sebagaimana hari ini, kenyataan yang saya tengok, yang saya lihat dalam media sosial, pengurusi Pakatan Harapan Kedah, Datuk Mahfuz Omar, sebab beliau yakin gabungan itu bersama Barisan Nasional boleh menumbangkan Perikatan Malaysia yang dipimpin di Kedah dalam pilihan negeri berasaskan formula 16 kerusi berada dalam tangan. Saya kata ya ke 16 kerusi dalam tangan. Kalau 16 kerusi tak cukup. Dia sekurang-kurangnya kena ada 19 kerusi. Mana nak cari lagi 3 kerusi. Ini saya kata antara Saiwo. Secara Mahfuz Omar, beliau merupakan dulu, beliau adalah antara ahli berarti PAS yang pakar dalam serangan ataupun melakukan Saiwo. Dan saudara, agak menarik. Dia kata jaminan 16 kursi dalam tangan itu dinyatakan olehnya dalam soal jawab bersama dengan Berita Harian. Jadi katanya kekuatan kita memang ada di bandar dan pinggir bandar. Tapi apa perlu lihat ialah perubahan sekarang. Sudah hampir keluar bandar. Jadi begitu yakin. Dan selain daripada Datuk Mahfuz Omar, tiba-tiba keluar kenyataan pula hari ini. Semalam lah, saudara, pengurusi Perikatan Nasional Tan Sri Muhyiddin Yassin, dia kata kerajaan perpaduan yang diterajui oleh Pakatan Harapan dan Barisan Nasional dilihat kacau bilau dan tidak akan bertahan lama. Ini pula lagi, satu lagi. Ini antara Saiwo. Jadi selaku Presiden Bersatu, dia kata UMNO yang terajui oleh Datuk Seri Ahmadi dilihat menjadi liability kepada kerajaan dipimpin. Itu antara cara-cara mereka nak menarik sokongan. Saudara? Jadi sebab itu dia kata sejak bila pula UMNO sebulu dengan DAP. Dari dulu sampai sekarang ni, jika sebut UMNO dengan DAP, no way, no go katanya. Nah, kita boleh tanya juga. Waktu dia bersama dengan Dr. Mahathir menumbangkan pimpinan UMNO Barisan Nasional dulu, pilihan raya 14, bukankah dia bekerjasama dengan DAP? Tak payahlah nak kata no way ni. Jadi sekarang katanya timbul kacau bilau lah kononnya bahawa dia yakin bahawa katanya kononnya kerajaan pusat zahirnya nampak berpadu. Tapi sebenarnya tidak begitu. Tunggu masa saja akan terburai. Tersungkur jatuh. Wah, cara bercakap. Ini perang psikologi, saudara. Jadi sebab itu, saudara, kalau kita dengar kenyataan itu, kita senyum sudahlah. Bukan kita nak percaya 100%, saudara. Sebab itu mana saya nampak kayaknya Tan Sri Muhyiddin dia serang habis-habisan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Biasalah saudara. Bila dia kata sebab itu setiap hari kita tengoklah Anwar buka mulut, saham jatuh, ringgit jatuh. Sedangkan hari ini saham dah naik balik. Itu perang psikologi. Dia kata bukan saja soal jatuh, orang pun tak percaya. Cara mereka untuk menanam keyakinan. Terpulanglah saudara. Sebab itu semalam Datuk Seri Anwar Ibrahim dia menjawab. Akhirnya dia menemplak. Yang Bapak Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menemplak pihak-pihak tertentu yang mendakwa bahawa kerajaan pimpinannya gagal menguruskan ekonomi negara setelah mengambil alih kerajaan sejak 8 bulan lalu. Beliau berkata beberapa indikator ekonomi menunjukkan sebaliknya, termasuk kadar pertumbuhan sebanyak 56% yang dicatat pada suku pertama tahun ini, lebih tinggi berbanding negara China, Singapura dan Indonesia. Faktor nombor 2, kadar pengangguran turun. Cuma masalahnya terdapat sedikit pengangguran dalam kalangan belia, termasuk graduan. Tetapi kadar pengangguran lebih baik daripada semasa kerajaan Perikatan Nasional. Itu jawapan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Fakta ketiga katanya, pelaburan suku tahun pertama. Tahun ini yang sudah pun masuk dalam negara sejumlah 71 bilion. Ini bukan soal menandatangani semata-mata. Tidak, saya pergi ke China yang bagi aku janji untuk bersama melabur 170 bilion. Antara yang terbesar dalam sejarah untuk Malaysia. Itu kata Datuk Anwar Ibrahim sewaktu dalam acara Temu Anwar di Universiti Utara. Saudara.
Jadi Perdana Menteri berkata kadar inflasi juga menurun dan berada pada kadar 28%, sekaligus membantu mengawal kenaikan harga barang walaupun beberapa indeks harga masih tinggi. Dia mengakui. Tapi janganlah mengatakan bahawa ekonomi dah runtuh dan sebagainya. Jadi beliau berkata hanya satu indikator ekonomi iaitu nilai ringgit yang jatuh. Maka dijadikan sebagai ukuran oleh pihak-pihak tertentu untuk mengatakan bahawa kerajaan gagal menguruskan ekonomi. Itu dia marah. Sebab itu dia kata, tapi orang sebelah sana tu bising tu. Masa mereka perintah, ringgit kita kuat ke? Sudah ada jawab-menjawab dalam media sosial, laporan dan sebagainya. Jadi faktor ekonomi ini ada berapa? Pertama katanya pertumbuhan, pengangguran, inflasi, pelaburan dan ringgit. Jadi ada 5. Jadi kalau kita cemerlang 4, 1 itu kita baikilah perlahan. Itu sebab dia kata masa kamu dulu tu kamu rosak 4 faktor tu termasuk ringgit. Kata Anwar Ibrahim. Dan saya melihat sekarang ni saudara, kita dengarlah. Kita dengar satu persatu. Masing-masing mengutarakan jawapan. Cuma saya harap janganlah adanya maki hamun. Saudara Jaka Linglong, gelakkan yang terang, mementingkan hukum. Ya, saudara boleh bagi pandangan, tapi saya harap TG Lumpur Shop dia kata masa Najib pandai pula. Macam Tengku Brahman lah. Jadi bagaimana juga sebagaimana kenyataan daripada sebab semalam kemarin saya menyatakan tentang laporan besar kemungkinan bermula bulan depan harga barang naik, dan sebagai menteri selaku ketua penerangan Parti Keadilan dan juga selaku pengarah komunikasi Pakatan Harapan, Menteri Penerangan dan Digital Saudara Fahmi Fadzil, dia mempertikaikan beberapa laporan media tempatan pada Ahad lalu yang menyatakan, Ahad semalam saudara, yang menyatakan harga barangan pengguna dijangka meningkat bermula Ogos ini. Katanya ini kerana kadar inflasi negara setakat ini menunjukkan tren penurunan selain beberapa petunjuk ekonomi pada 2023 adalah lebih baik berbanding tahun sebelumnya. Jadi katanya saya lihat laporan dalam beberapa media hari ini bahawa dalam bulan Ogos harga barang naik 20%. Jadi kata macam mana dia tilik? Dia rujuk menuju 4 belalang ke? Itu kata Fahmi Fadzil. Salim jawab. Jadi beliau sebaliknya menjelaskan bahawa hasil usaha dan ikhtiar kerajaan perpaduan telah pun berjaya menurunkan kadar inflasi yang dikaitkan dengan kenaikan harga barang daripada 3.3% pada April kepada 2.8%. Saya cuma nak jelaskan pada saudara Fahmi Fadzil, kena turun juga. Semua menteri-menteri kena turun, tengok di pasar-pasar. Kalau kita buat kenyataan hanya daripada bilik berhawa dingin, susah juga. Saya lihat macam Datuk Saifuddin Ayub, dia pergi ke Sabah. Sebab itu dia kata dia nak menyelesaikan masalah kekurangan minyak yang bersubsidi ini, perlu ada konsultasi dan sebagainya. Okey. Jadi perlu juga dihayati di pasar-pasar. Saya dah bercakap sebulan dululah saudara. Itu keadaannya saudara. Dan cuma keadaan sekarang ni menimbulkan spekulasi juga. Ini spekulasi politik. Ini maksud saya countdown kita saudara. Bagaimana Datuk Seri Saifuddin Ayub selaku timbalan Presiden Amanah. Jadi masa pelik dia kata. Dengan tindakan PAS yang tidak berhasrat untuk mengemukakan rayuan terhadap keputusan petisyen pilihan raya bagi Parlimen Kuala Terengganu. Semalam kita telah pun dilaporkan bahawa PAS tidak akan membuat rayuan dan bersedia untuk bersetuju dengan keputusan mahkamah bahawa kursi di Kuala Terengganu, kursi Parlimen dikosongkan. Jadi menurut Timbalan Presiden Amanah itu, dia kata tindakan lepas itu seolah-olah dia mengaku wujudnya unsur rasuah sewaktu pilihan raya umum ke-15. Jadi kalau tidak rayu, ini bermakna, kata Saifuddin Ayub, kalau tidak rayu, maknanya secara mudah ialah mengaku. Mengapa tidak rayu? Kalau isu teknikal, itu saya rasa bolehlah kita pandang sepi. Tapi kalau orang tuduh kita rasuah, kita lakukan rasuah pilihan raya, dan kita tak merayu, jadi ini mungkin ada something wrong. Kata Datuk Seri Ayub, saya rasa pelik sedikit. Kerana sepatutnya kalau kita betul-betul pertahankan kita tidak rasuah, maka logiknya kita akan rayu kes itu di peringkat Mahkamah Rayuan. Betul juga katanya. Sebab pada hari Sabtu lepas, Setiausaha Agung PAS
Dia kata keputusan tidak mengubahkan rayuan itu dilakukan bagi memastikan kebajikan rakyat tidak terabai disebabkan ketiadaan ahli parlimen kerana Mahkamah Persekutuan akan mengambil masa 6 bulan untuk menyelesaikan kes tersebut. Itu alasan saya. Bila 27 bulan yang lalu, Mahkamah Pilihan Raya Terengganu telah pun membatalkan bahawa membatalkan kemenangan Datuk Ahmad Hamzah Hashim yang mewakili PAS bagi kerusi Parlimen Kuala Terengganu. Dan ini menimbulkan macam-macam cerita. Ada yang mengatakan bahawa ini adalah unsur-unsur, cara-cara yang di mana sebagaimana orang menyatakan bahawa Perikatan Nasional sedang berusaha untuk diwujudkan pilihan raya di peringkat ahli parlimen. Kemungkinan ada yang nak bersara, ada yang nak melompat dan sebagainya. Apakah ini permulaan? Satu persoalan yang boleh dijawab oleh mereka saja. Apakah ini juga satu taktik? Artinya kalau maka nanti akan berangkai lah. Macam saya kata tadi, macam di Kamboja, tak selesai lagi. Di Kamboja dia menghadapi masalah bom berangkai. Di negara kita ini, kita menghadapi suasana situasi politik yang berangkai-rangkai. Dari awal lagi, saya rasa setelah kita dah wujudkan kerajaan hari ini, sepatutnya tangani segera. Tapi kita masih lagi tak selesai lah untuk politik negara kita ni, dan rakyat terjebak dengan politik. Sebab tu saya katakan, apakah politik warga bangsa kita ini sepanjang hari, sepanjang minggu, sepanjang masa, sepanjang tahun. Kita dah buat pilihan raya yang ke-14, yang ke-15 dulu. Okeylah. UMNO menerima kekalahan, tak ada masalah. Dah pula tak nak bentuk kerajaan, sehingga terpaksalah diwujudkan kerajaan perpaduan. Pun salah juga apabila UMNO bersetuju untuk membentuk kerajaan. Lalu ding-dong. Dan pilihan raya negeri ini adalah kesan daripada mereka juga yang tak nak mengadakan pilihan raya serentak. Dan bila ada pilihan raya negeri ini pula, mulalah saling pumpang. Tak habis-habis, saudara. Perikatan Nasional mengadakan pelancaran jentera pilihan raya. Pakatan Harapan dan Perikatan Perpaduan UMNO Barisan Nasional dengan Pakatan Harapan juga menganjurkan acara pengenalan dan pelancaran jentera pilihan raya. Saya lihat rugi banyak wang habis, saudara. Adalah baik wang-wang sebut digunakan untuk membiayai kebajikan rakyat. Dan saya heran juga macam mana pula PAS dia macam di Terengganu tu, dengan benderanya, dengan anak-anak muda pakai bajunya, datang dari mana duit tu? Itu persoalan saya. Begitu juga dengan kerajaan Pakatan Harapan Perpaduan. Banyak duit ni. Bukan sedikit. Sebab bila datang dengan pakaian korporatnya. Begitu juga Perikatan Nasional. Banyak duit ni, saudara. Sebab itu saya merasakan itu belum pilihan raya lagi. Belum lagi pengumuman calon-calon yang bertanding. Tengok pula deretan motosikalnya. Kalau saya lihat, dua parti. Saya tak kata satu, saudara. Sama ada UMNO Barisan Nasional ataupun PAS dan Perikatan Nasional. Sama. Buat dekat di Kedah. Satu stadium. Kononnya munajat dan untuk mengadakan meraihkan berselawat untuk baginda Rasulullah, tapi jadi agenda politik. Bondong-bondong bas mengangkut orang. Apakah tidak ada mengeluarkan wang? Begitu juga mengadakan pertemuan lepas satu kawasan. Dijajalah sekarang ni, saudara. Saya melihat banyak wang yang habis. Tiap-tiap kawasan. Itu belum lagi masuk selepas penamaan calon. Bagaimana apabila selepas penamaan calon, kita akan buat countdown juga nanti, saudara. Ini dalam tempoh kita menanti sampai 29. Hari ini berapa bulan, saudara? Hari ini 10 Julai. Mana 19 hari lagi, saudara? Dalam tempoh 19 hari lagi, berapa juta wang nak dihabiskan hanya kerana untuk politik? Itu gambaran, saudara. Sama ada daripada UMNO, sama ada datang daripada Barisan Nasional, ataupun PAS maupun Perikatan Nasional. Begitu juga DAP, Amanah. Saya lihat sendiri ada pelancaran di Kota Setia. Lepas tu Perikatan Nasional buat pula besar-besaran di Negeri Sembilan. Saudara, saya tengok, tempat pentas sewa untuk kanopi ataupun kemah saja pun itu puluhan ribu, saudara. Belum lagi jamuan, minum, makan dan sebagainya.
Masa UMNO buat di Bangi pun sama. Jadi apakah politik kita ni? Itu gambarannya. Dan sebab itu pelabur-pelabur melihat orang Melayu ni politik ni macam mana ni. Saya melihat apabila perkembangan politik luar tak sebegitu. Memang seronok tengok meriah saudara. Tapi meriah yang bagaimana? Bagi saya meriah yang ada pembaziran. Saudara MFI Rashid dia kata money make power, power make money. Itu keadaan. Okey, contoh komen saya lah untuk PRN nanti, insya-Allah kalau kita bekerja kuat, kita mungkin akan dapat kawan Kedah. Kita tidak tahu. Hati-hati manusia ni, hati-hati rakyat ni nampak kebaikan yang telah dibuat oleh pihak aktor utamanya. Mereka mungkin berubah hati dengan bantuan-bantuan banyak yang telah diberikan, dengan apa yang telah dilakukan, dengan cara Islam yang dibawakan, dengan ulama-ulama yang telah dibawa oleh pihak Anwar Ibrahim. So rakyat nampak semua ni. So Islam telah semakin mekar apabila pihak Anwar Ibrahim telah menjadi Perdana Menteri. Okey, mari terus menyokong kerjaan Perdana Anwar Ibrahim. Assalamualaikum, jumpa lagi.